Okey, hari ni kita tengok kita sambung lagi untuk matematik pengguna di bawah tajuk insurans. Okey. Kita nak tengok, kita nak mengkaji, mentafsir dan membuat pengiraan yang melibatkan kadar dan premium insurans. Okey, kadar dan premium insurans. Okey. Kita tengok contoh nombor 1. Dia kata jadual di bawah menunjukkan harga premium bagi insurans perjalanan yang ditawarkan oleh syarikat insurans PQ Berhad ke negara-negara Asia Eropah. Okey, kita tak ada. Okey, awak tengok Dia kata apakah faktor yang mempengaruhi perbezaan harga premium insurans? Apa faktor yang mempengaruhi? Awak tengok. Okey. Apa faktor yang mempengaruhi? Awak tengok harga ni. Asia 39, 58, kemudian Eropah makin mahal. Okey. Apa faktor yang mempengaruhi? Yang pertama, agak-agak apa? Ni beza apa ni? Antara Asia dan Eropah. Jauh lah kedudukan kan, ataupun destinasi. Yang pertama, mempengaruhi apa? Destinasi. Kalau dia dekat, insurans dia murah. Kalau lagi jauh, insurans dia mahal. Itu yang pertama. Faham? Faktor yang mempengaruhi. Dia macam subjek account jugalah. Kan? Itu bidang awak lah ni. Okay, apa lagi yang mungkin mempengaruhi? Tengok bilangan hari ni. Kalau ambil sikit dengan ambil banyak, ada beza tak? Ambil sikit murah, mahal. Kan? Ambil sikit murah lah, sebab dia cover 2 hari, 3 hari. Kalau ambil banyak, dia murah. Ambil lagi banyak, mungkin dia ada diskaun sikit. So apa lagi yang mempengaruhi? Yang pertama, tempat ataupun destinasi. Yang kedua, bilangan hari. Tak? Jangka masa dia tu, term dia tu. So yang kedua, bilangan hari ataupun tempoh masa. Yang ketiga apa mungkin? Umur. Ada ke umur itu? Mana umur? Mana umur? Okey, umur, betul. Okey, kadar premium tahunan berumur. Ni tahunan. Ataupun kita boleh ambil hari. Okey, ataupun kita ambil setahun. Mana lagi murah? Ambil setahun ke? Setahun lagi murah kan? Itu di antara package lah. Okey, faham tak ni? So apa lagi mungkin? Mungkin yang ni adalah pemegang polisi saja. Contoh awak nak pergi ke Eropah, awak saja insurans. Yang ni mungkin awak dengan isteri, pasangan. Contoh kan, dah kahwin kan. Okey, yang ni mungkin satu family, awak, isteri, anak. Okey, satu family. So apa yang mempengaruhi? Apa? Bilangan. Kan, sama ada seorang, berdua atau ramai, satu family. So ada 3. So dia kata apakah faktor yang mempengaruhi perbezaan harga? Yang pertama mungkin apa? Jarak dia kan, destinasi. Sama ada Eropah atau Asia. Yang kedua mungkin apa? Bilangan, tempoh premium tu. Okey, berapa hari, 3 hari, 4 hari, seminggu, sebulan, setahun. Yang ketiga mungkin apa? Yang mempengaruhi apa? Bilangan, kan? Sama ada ambil seorang, ambil 2 orang, ataupun ambil satu family. So destinasi, tempoh perjalanan dan bilangan orang. Faham tak? So B ni pula, mengapakah semakin panjang tempoh semakin tinggi harga premium? Kenapa kak? Kenapa? Kenapa semakin panjang tempoh semakin tinggi? Contoh awak ambil 1 hari, dengan beza awak ambil sebulan, beza awak ambil setahun. Kenapa semakin panjang semakin tinggi premium? Kenapa? Ikut logiknya kenapa? Kenapa semakin panjang tempoh lama semakin mahal, tinggi premium? Kalau segi risiko. Kalau ambil 1 hari dengan ambil sebulan, apa beza risiko dia? Mana lagi tinggi kebangkalian untuk berlaku kemalangan? Sehari ke sebulan? Sebulan ke setahun? So semakin semakin apa kata orang? Semakin lama tempoh, semakin panjang tempoh, semakin tinggi dia punya risiko.
Faham tak ni? Risiko apa? Risiko kerugian. Peningkatan berlakunya kerugian. Contohnya aksiden ke kan. Lagi lama awak duduk dekat sana, lagi tinggi lah. Faham? Banding dengan 1 hari. Faham tak? Itu sebabnya semakin lama semakin tinggi risiko. Okey. Faham tak ni? Semakin tinggi risiko kebangkaian untuk berlaku kemalangan. Okey, C pula. Okey, tengok C ya. Pekerjaan Syahir sebagai seorang juru gambar, okey, memerlukan dia melawat banyak negara Eropah dalam setahun. Okey, setahun Dia akan mengunjungi sesebuah negara antara 12 hingga 15 hari. Okey, 12 hingga 15 hari. Insurans yang manakah yang patut dibeli oleh Syahir sesuai dengan apa tu? Pekerjaannya. Mana agak? Pekerjaan mana? Adakah dia kena ambil 1 hingga 5 hari? Dia ambil 6 hingga 10 hari? 11 hingga 18 hari? Ataupun dia ambil setahun? Mana? Setahun lah. Kenapa? Sebab yang pertama, dia melawat banyak negara dalam selepas tahun. Faham tak ni? Kalau dia ambil 11 sampai 18 hari, okey, dia kena bayar contohnya RM79. Okey, kalau 1 tahun berapa hari? Cuba bagi. So 365 bahagi dengan 18 hari. Berapa? Dapat apa? 20 kan? Jadi 7/9 dapat 20. Dapat apa? So dia kena bayar 1,500. Berbanding kalau dia ambil setahun, dia hanya kena bayar 230. So mana lagi jimat? Dia ambil setahun ke ambil sampai 18 hari? Itu yang kita nak. Okey, faham tak tu? Itu yang kita tafsir macam tu. Okey, boleh ke tak boleh? Okey, senang ke susah? Okey, senang Okey, kita tengok yang kedua pula. Contoh kedua. Okey, kedua ni nak apa? Kita nak mengira premium bagi insurans hayat. Macam mana cara kita nak kira premium bagi insurans hayat? Macam mana cara dia? Dia ada formula. Formula dia adalah nilai muka polisi bahagi dengan RMX ringgit kali kadar premium per RMX ringgit. Apa maksud dia? Apa maksud dia? Okey, kadar nilai polisi bahagi dengan RMX. Okey, RMX ni maksud dia berapa? Berapa RMX tu? Okey, tengok soalan. Dia kata kadar premium tahunan bagi setiap 1,000 nilai muka. Okey, insurans sementara boleh baharu tahunan yang ditawarkan oleh syarikat XYZ seperti berikut. Okey, ni nilai dia. Umur dia 35, 36. Ini kalau ada kategori lelaki dan perempuan. Lelaki pula ada 2, satu merokok, satu bukan merokok, satu perokok. Okey. Kenapa agak-agaknya lelaki yang merokok kadar dia lagi tinggi daripada yang bukan merokok? Cepat mati kan, bahasa kasar dia. Kan? Okey, sebab kebangkalian berlaku risiko tu tinggi. Sebab kita cerita pasal risiko. Okey, berbanding dengan perempuan. Okey, perempuan yang merokok dan tak merokok lagi mahal kan. Tapi beza dia lelaki lagi apa? Lagi tinggi. Okey, ni dia lah. Okey, mengapakah kadar premium semakin tinggi apabila umur semakin meningkat? Kenapa? Kenapa agak? Boleh sebut tadi? Sebab kadar apa? Dia punya apa? Risiko? Risiko apa? Berlaku bencana tu ayat sopan sikit. Okey, berlaku bencana tu bukan matian tu kan. Semakin berumur semakin tinggi risiko. Ataupun dia kata kadar premium meningkat dengan peningkatan umur kerana jangka hayat setiap orang semakin pendek dengan pertambahan umur. Maksud dia lebih kurang macam itulah ayat dia. Okey, makin banyak umur tu makin cepat matilah. Bukan itulah ayat kasar. Kan? Tapi bahasa sopan dia adalah semakin berumur maka jangka hayat semakin pendek. Faham tak ni? Boleh ya tulislah. Okey, B pula. Kenapa
kadar premium semakin tinggi bagi seorang perokok? Kenapa? Kita pun sebut tadi. Kenapa? Sebab mati. Sebab risiko. Okay. Kini keyword dia apa? Tim dia kebarangkalian. Kebarangkalian ni maksudnya satu yang tak pastilah kan. Sesuatu yang dijangkakanlah. Kebarangkalian seorang perokok terdedah kepada risiko adalah lebih tinggi berbanding yang mengamalkan gaya hidup sihat ataupun tak merokok. Itu je lah. Faham tak tu? Keyword dia apa? Kebarangkalian perokok apa? Lebih tinggi daripada yang tak merokok. Kan? Kebarangkalian apa? Kebarangkalian berlakunya risiko. Risiko tu macam kematian lah. Kematian ke apa kan. Okey, faham tak ni? So kesimpulannya janganlah merokok. Kan insurans kau tinggi. Betul eh? Okey. Okey, boleh tak? Okey, seterusnya tengok. Berdasarkan jadual tersebut. Okey, jadual ni. Okey, ayat seterusnya. Okey. Berdasarkan jadual tersebut, hitung premium tahunan bagi setiap situasi berikut. Okey, A. Yang B satu Roman. Encik Guan ingin membeli polisi insurans bernilai RM100,000. So nilai muka dia apa? RM100,000 lah. So nilai muka dia RM100,000 ni. Faham? Okey. Dia berumur 39 tahun. Mana 39 tahun? Okay, kita highlightkan 39 tahun mana? Ni 39 tahun. Encik Guan ni lelaki ke perempuan? Kita ambil dah ni. Dia lelaki 39 tahun. Faham tak? Okay, kemudian apa? Seorang yang sihat dan tidak merokok. So mana kita pilih? Bukan perokok. So berapa kadar dia? 2.49 bagi setiap 1,000. Bagi setiap apa? Bagi setiap 1,000. So nak buat apa? Bahagikan dengan X ni berapa? 1,000 lah. 1,000. Kadar dia apa? 2.49. Masuk je formula. Faham? Faham tak faham? So nilai muka dia berapa tadi? 1,000. Nilai X dia berapa? Nilai muka 100,000. Nilai X dia berapa? 1,000. Premium dia? Tekan kalkulator dapat apa? RM249. So dia kena bayar RM249 untuk insurans tersebut. Faham ke tak faham? Senang tak setakat ni? Senang kan? Lepas ni boleh jadi ejen insurans. Okay, boleh jadi apa? Ejen insurans. Kan? Ni khusus insurans lah belakang ni. Okay, seterusnya. Okay, tengok situasi kedua. Puan Syahpuba. Puan Syahpuba lelaki perempuan? Perempuan. Okay. Berumur 36 tahun. So 36 tahun sini. Okay. Seorang yang sihat dan tidak merokok. So tidak merokok, bukan perokok. So kita ambil ni. Berapa kadar dia? 1.5 RM1.50 bagi setiap 1,000. Faham? Faham tak ni? Okey, faham Itu cara nak cari. Okey, baca lagi. Seorang yang sihat dan tidak merokok ingin membeli polisi bernilai RM250. Faham tak ni? RM250. So, darabkanlah tadi. RM250,000 bahagi 1,000. Darab apa? 1.5. Dapat apa? So dapatlah RM375. Tak boleh baca lagi. Faham tak ni? Okey, baca habis. Kemudian dia kata dan. Bila dan apa? Tambahlah. Faham? Bila dan apa? Tambah. Okey, dan menambah polisi penyakit kritikal. Okey, dia tambah penyakit kritikal. Faham tak ni? Okey, apa penyakit kritikal dia? Dia kata, baca lagi. Syarikat Insurans XYZ menawarkan polisi penyakit kritikal
memberi perlindungan 30% dari nilai muka asas. So 30% daripada nilai muka asas apa? 250,000. Berapa ni? Okey, 250,000. Berapa dapat? Dia sama dengan 75,000. Okey. Kan? Faham tak ni? Sama dengan 75,000. Okey, dia kata dan kadar premium bagi setiap 1,000. Maksud dia apa? 75,000 bahagi 1,000. Betul? Ialah apa? Darabkan dengan berapa ni? RM1.77. Apa jawapan dia? RM130.75. Ini adalah insurans apa? Penyakit kritikal. Okey, so tambahkanlah. So kita dapat 375 tadi, tambahkan dengan RM132.75. Apa jawapan dia? Kira dapat apa? RM507.75. Itulah polisi yang nilai insurans yang perlu dibayar. Faham tak faham? Okey, boleh ya? Okey. Faham tak? Okey, nak teruskan ke? Nak buat latihan dulu? Ha? Latihan dulu ke nak teruskan? Contoh satu lagi? Contoh satu lagi ya? Okey, kita buat satu lagi. Kita buat latihan sekali ya. Tak apa, video ni nanti saya rakam ni, nanti saya upload. Awak boleh tengok banyak kali lah. Okey. Okey, kita tengok seterusnya bagaimana nak mengira premium bagi insurans motor pula. Okey, motor pula Motor, siapa ada motor ni? Motor motor ni maksudnya kenderaan berenjin, motosikal, kereta, okey dan sebagainya. Okey, cara di sana hanya bergantung kepada kapasiti enjin, okey, atau polisi ya. Okey, insurans ni bergantung kepada apa? Kapasiti enjin. Semakin tinggi CC, semakin murah ke semakin mahal? Mahal lah, kan? Kancil dengan kereta apa contoh? Proton 1.5. Mana lagi mahal? Proton lah, kan? Ataupun kereta Proton 1.5 dengan 2.0, mana lagi mahal? So semakin besar CC semakin mahal. Okey. Kemudian kadar premium ialah 75% daripada premium asas. Okey, ini kalau polisi, pihak ketiga, kebakaran dan kecurian, 75% daripada premium asas. Okey, polisi komprehensif. Okey, kemudian kalau polisi komprehensif bergantung kepada kapasiti enjin dan nilai kenderaan semasa ingin diinsurankan. Okey, kita tengok soalan dia. Contoh dia. Contoh mana contoh? Ni contoh dia. Okey. So, jadual ni sepatutnya diberilah, takkan awak kena hafal. Okey, dalam exam biasanya diberi. Okey, kalau disuruh hafal lah. Okay, kalau tak hafal pun boleh, kalau tak diberi pun boleh, kan? Okey. So, yang ni lah yang terpakai satu Malaysia setakat ni. Okey, jadual tarikh motor bermula 2015. Kalau awak nak hidupkan Rotek ke, okey, road insurance, nak beli insurans untuk ayah kereta kan, awak boleh tolong kirakan lepas ni. Tengok penjual tu tipu ke tak. Awak boleh tahu. Tu belajar benda ni. Okey. So, ini kapasiti enjin. Kemudian ada dua. Satu, polisi komprehensif, first party lah lebih kurang. Lepas tu pihak ketiga, third party. Kan? Ini harga Semenanjung, yang ni harga Sabah dan Sarawak. Okey, tengok Okey, contoh dia, macam mana nak kira? Okey. Bagi Semenanjung Malaysia, okey, kadar premium asas, kadar bagi 1,000 yang pertama. 1,000 yang pertama adalah RM25. Okey. Campur dengan RM25 bagi setiap 1,000 atau sebahagian daripada itu. Okey. Kalau Sabah Sarawak, 1,000 yang pertama campur RM20.30 bagi setiap 1,000 atau sebahagian yang melebihi, mana yang lebih lah. Okey, kalau separuh lah. Okey, contoh nombor 3 ni tengok. Encik Ramli mempunyai sebuah model kereta apa ni?
Proton Izora. Enjin dia 1.6 kan. Okey. Untuk digunakan di Semenanjung. Okey, maklumat dia ni. Nilai diinsyurankan adalah 60,000. Okey, nilai diinsyurankan apa? 60,000. Okey, umur kenderaan 5 tahun, kapasiti enjin 1.6 cc. NCD 25%. Okey, soalan dia apa? Hitung kadar premium kasar bagi kereta Encik Ramli untuk yang pertama polisi komprehensif, kemudian pihak ketiga, kemudian kebakaran dan kecurian, dan polisi pihak ketiga. Okey, yang pertama kita kira macam mana nak kira kira apa ni? Polisi komprehensif. Okey. Okey, 1000 yang pertama. Tengok sisi dia 1 point apa? 6. Tengok table. 1.6 berada di mana? Ni. Betul tak? Tidak melebihi. Kalau 1.4 melebihi tak 1.6? So nak mana? Kapasiti enjin tidak lebih 1.4 cc. Kalau dia 1.6, kita ambil 1.4 ke 1.4650? Ha? Ini kapasiti enjin tak lebih. Kalau cc dia 1000, kita ambil ni. Kalau cc dia 1500, kita ambil mana? 1650. Kalau cc dia 2000, ambil mana? Kalau cc dia 2250, ada ke cc tu? Ambil ni. Faham? Faham tak? Kalau cc dia 2.3, ambil ni. cc dia 2.5, ambil ni. cc dia 3.5, ambil mana? 4100. Faham? cc dia melebihi 4000. cc apa tu? Ferrari kan? Mahal lah. Faham tak ni? Okey. So dalam kes kita, berapa cc dia? cc dia apa? cc berapa? Izora? 1.6. So ambil mana? 1650. Okey, boleh kot? Okey, so kita ambil apa? 1000 yang pertama berapa? 1000 yang pertama. So 1000 yang pertama ambil apa? Jadi 60,000 tolak 1000 dapat apa? 59. So 1000 yang pertama nilai dia ni. Faham tak? So 1000 yang pertama nilai dia apa? 305.50. Tambahkan dengan berapa? Berapa? Berapa ni dia kata? Tambah RM26 bagi setiap 1000. Setiap 1000 RM26. Kalau 59,000, 1000 kena bayar RM26 tambahan. Kalau 59,000, darabkan dengan 59. Itu sebabnya jadi kita punya tadi. Ni. Tambahkan dengan 59 darab apa? RM26. RM26. Faham tak faham? Faham tak? So dapat apa ni? Kira lah. So 59 darab 26 dapat apa? Apa? So total dia 1,530. Faham tak? Oh dia tambah kan? Sorry. So tambahkan sekali. Kau kan ada kereta. Okay, yang ni tadi 1,534 tambah 305.50. Berapa? Dapat apa? 1,839.50. Okey. Boleh? Kemudian dia kata dia ada NCD 25%. So tolakkan dengan 25% daripada berapa tu? 25% daripada 1839.50. Apa yang mana? Kan?
Jawapan dia apa? Ni dapat 459.88. Betul tak? So tolak kan? 1839.5 tolak 459.88. Sebab apa? Apa? 1379.62. Inilah yang perlu dibayar. Faham? Faham tak faham? Okay, itulah cara kan nak kira. Lepas ni awak boleh kira. Katakan rotek siapa, ayah ke mak ke nak mati kan. Tolong kira kan. Tahu tak? Saya kira kan. Tak payah saya kira kan. Dah belajar. Boleh? Faham tak ni? Yang pertama tengok apa? Capacity engine. Berapa? 1,000 yang pertama ni bayar dia. Katakan harga kereta tu 100,000. Kan? 100,000 kan? So 100,000 tolak 1,000 99,000 darab dengan 26 ringgit. Lepas tu tolak NCD. Kata NCD 55%. Tolak lah. Dapat dah jawapan. Faham ke tak faham? Boleh kot? Senang ke susah? Senang ke susah? Susah ke senang? Senang nak senang lagi awak kira kan polisi mak awak kereta. Saja nak kira. Kan? Boleh Okey. Tengok seterusnya. Dia nak apa seterusnya? Polisi pihak ketiga. Okey. Polisi pihak ketiga apa? Tadi kita dapat apa tadi nilai dia? 1,379.65 kan? Okey, polisi pihak ketiga pula 75% daripada apa? Tengok ni. 75% daripada premium asas polisi komprehensif. Berapa premium asas tadi? 1839. So dapatkan dengan 1839.50. Bukan dah tolak LCD daripada asas tadi yang kita dapat tadi. Faham? So dapat apa? Berapa nilai dia? Berapa? 70% daripada 1379.63. So NCD dia apa? Tolak NCD 25%. Berapa? 20% daripada nilai ni? 20% daripada 1339.63. Berapa? Berapa? 344.91. Apa jawapan dia? 1,000? Apa? 1,000? 1,034.72. Dah siap. Faham tak? Boleh kot? Boleh tak boleh? Boleh Alright. Seterusnya dia nak apa? Kita padam dulu. Seterusnya nak apa? Okey, polisi pihak ketiga. Okey, bila polisi pihak ketiga third party, senang je cara dia. Okey, macam mana nak buat? Kita tengok sisi. Third party, berapa nilai dia? So 135. Kena bayar 135 je. Okey, tolak dengan NCD. NCD 25%. Berapa? So 135 tolak 25% daripada 135 apa? 33.75. So jawapan dia 101.25. Murah je. Kalau awak terpati kereta awak berapa kena bayar? RM100.25. Okey, faham? Faham tak faham? Okey, itulah cara dia. So saya ulang balik. So ada tiga kaedah. Yang pertama, kalau polisi komprehensif, okey, cara dia. Yang pertama awak tengok kapasiti enjin. Kemudian awak ambil katakan sisi dia 2.5. So kita ambil yang ni. Okey, 1,000 yang pertama yang ni. Contohnya harga kereta tersebut adalah 100,000. So 100,000 tolak 1,000 jadi 95
So nilai dia RM339 tambahkan dengan 99 darabkan dengan 26. Okey, dapatlah nilai apa? Komprehensif dia, betul tak? Okey, kemudian kalau ada NCD, tolakkan dengan NCD. Tu cara dia. Inilah dia punya premium asas. Faham? Betul, yang pertama. Yang kedua, kalau dia pihak ketiga. Okey, ketiga macam mana? Okey, pihak ketiga kebakaran dan kecurian. Okey, kebakaran dan kecurian, kalau curi pun dia cover juga. Macam mana? 75% daripada nilai premium yang ni. Faham? Premium asas, tolak NCD. Boleh kot? Okey, tu yang kedua. Yang ketiga, kalau pihak ketiga je. Pihak ketiga tengok capacity enjin, terus ambil nilai ni. Okey, terus ambil nilai pihak ketiga dan tolakkan NCD jika ada. Tu je kaedah dia. Boleh kot? Boleh? Boleh tak boleh? Soalan ni soalan favourite soalan favourite. Okey, so saya nak awak buat sebab awak account kan. Bila account ni perkiraan tu kacang lah. Lagi bab-bab macam ni. Okey, so saya nak awak buat muka surat 84, buat nombor 1, nombor 2 dan nombor 3 sekarang. Okey, boleh? Okey, ni saya stop.